Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis sendiri 4.2a pada muka surat 109. Okey, mari kita mula. Sebelum kita lihat soalan 1, mari kita lihat nota tentang kesatuan set. Kesatuan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol kesatuan ini. Kesatuan antara P dengan Q mewakili semua unsur dalam set P ataupun set Q atau kedua-dua set P dan set Q. Soalan 1. Gambar rajah Venn menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan set semesta adalah kesatuan antara set A, B dan C. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan A. Kesatuan set A dan set B. Maksudnya, kita nak semua unsur yang berada dalam bulatan A dan juga semua unsur yang berada dalam bulatan B. Oleh itu, jawapannya adalah BDKNPS. Soalan B. Kesatuan set A dengan set C. Maka, untuk soalan ini, dia nak kawasan yang mengandungi unsur dalam bulatan A dan juga unsur dalam segitiga C. Oleh itu, jawapannya adalah FGKLNPS. C. Kesatuan antara set B dengan set C. Oleh itu, kita nak semua unsur yang berada dalam bulatan B dan juga semua unsur yang berada dalam segitiga C. Jadi, jawapannya adalah BDFGLNS. Soalan D. Kesatuan antara set A, B dan C. Ini bermaksud kita nak semua unsur yang berada dalam bulatan A, semua unsur dalam bulatan B, dan juga semua unsur dalam segitiga C. Jadi jawapannya adalah semua unsur yang kita nampak, iaitu BDFGKLNPS. Soalan 2. Diberi set semesta dengan unsur X, di mana X ialah integer, dan X mengambil nilai dari 50 hingga 60. Set P dengan unsur X di mana X ialah gandaan 3. Set Q dengan unsur X di mana X ialah nombor ganjil. Dan set R dengan unsur X di mana X ialah nombor perdana. A. Lukis gambar rajah Venn mewakili set semesta, set P, set Q dan set R. Pertama sekali kita senaraikan semua unsur yang terdapat dalam set yang disebut. Pertama, set semesta, iaitu dari 50 hingga 60. Set P, gandaan 3, iaitu 51, 54, 57, dan 60. Set Q ialah nombor ganjil, iaitu 51, 53, 55, 57, 59. Set R ialah nombor perdana, iaitu 53 dengan 59 sahaja. Ingat ya, unsur bagi set PQR ini mesti diambil daripada set semesta. Kemudian, kita kaji hubungan antara mereka. Ada tak persilangan antara ketiga-tiga set P, Q dan R? Bila kita lihat dalam tiga-tiga set yang kita senaraikan, tidak ada unsur yang ada dalam ketiga-tiga set P, Q dan R. Maka bulatan itu tidak akan bersilang seperti yang ini. Kemudian, kita perhatikan set P dengan set Q. Ada tak unsur sepunya? Ya, ada, yaitu 51, 50, 7. Maksudnya, bulatan P dengan Q mesti bersilang. Kemudian kita lihat antara set Q dengan set R, ada tak unsur sepunya? Ada, yaitu 53 dan juga 59. Perhatikan bahawa semua unsur dalam set R ini ada dalam set Q. Ini bermaksud set R adalah subset kepada set Q. Itu sebab bulatan R mesti dilukis di dalam bulatan Q. Kemudian kita lihat antara set P dengan set R. Ada tak unsur sepunya antara mereka? Didapati tidak ada unsur sepunya antara set P dengan set R. Maksudnya, bulatan P dengan R ini tidak akan bersilang, iaitu seperti gambar rajah ini. Lepas itu, kita isikan unsur-unsur ke dalam setiap kawasan tersebut. Pertama, kita lihat bahagian ini. Ini adalah persilangan antara set P dengan Q, yaitu yang dibulatkan warna merah itu. Jawapannya ialah 51 dengan 57. Kemudian kita isikan set R
yaitu 53 dengan 59. Seterusnya, kita isi bahagian ini. Ini adalah unsur dalam set P yang belum di-highlightkan, yaitu 54 dan 60. Untuk bahagian ini adalah unsur dalam set Q yang belum disenaraikan, yaitu 55. Kemudian kita bandingkan unsur yang telah kita senaraikan ini dengan set semesta di sini. Mana-mana unsur yang belum disenaraikan, kita tulis di bahagian luar bulatan-bulatan tersebut, yaitu 50, 52, 56, dan 58. Soalan B. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Pertama, kesatuan antara set P dengan Q. Jadi, kesatuan antara set P dengan set Q sebenarnya adalah semua kawasan bulatan P dan semua kawasan bulatan Q. Jadi, kita senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam kedua-dua bulatan P dengan Q. Jawapannya ialah 51, 53, 54, 55, 57, 59, dan 60. Soalan kedua, kesatuan antara set P dengan set R. Ini bermaksud kita kena senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam set P, dalam bulatan P, dan juga bulatan R. Jadi, didapati unsur yang terdapat di dalam set P dengan R ialah 51, 53, 54, 57, 59, dan 60. Soalan 3. Kesatuan antara set Q dengan set R. Maksudnya kita nak semua unsur yang kita nampak dalam bulatan Q dan juga bulatan R. Jadi, jawapannya ialah 51, 53, 55, 57, dan 59. Soalan keempat, kesatuan antara set P, Q, dan R. Ini bermaksud kita nak semua unsur yang kita nampak dalam bulatan P, bulatan Q, dan juga bulatan R. Itu sebab jawapannya adalah 51, 53, 54, 55, 57, 59, dan 60. Soalan 3. Lorekkan kawasan yang mewakili bagi set yang diberikan. Soalan A. Kesatuan antara set R dengan T. Ini bermaksud kita kena lorekkan kawasan segitiga R ini dan juga kawasan segi empat T ini. Soalan B. Kesatuan antara set R dengan set S. Maksudnya kita kena lorekkan semua kawasan segitiga R ini dan juga bulatan S ini. Soalan C. Kesatuan antara set R, S, dan T. Maksudnya kita kena lorekkan kawasan segitiga ini, bulatan S, dan juga segi empat T. Soalan 4. Gambar raja Venn menunjukkan set J, set K, dan set L dengan keadaan set semesta adalah kesatuan antara set J, K, dan L. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. A. Kesatuan antara set J dengan set K. Sila lihat gambar raja. Kesatuan antara set J dengan K bermaksud kita nak unsur yang terdapat dalam bulatan J dan juga unsur yang terdapat dalam bulatan K. Oleh itu, jawapannya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Soalan B. Kesatuan antara set J dengan L. Ini bermaksud kita nak semua unsur yang kita nampak dalam bulatan J dan juga semua unsur yang kita nampak dalam bulatan L. Oleh itu, jawapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Soalan C. Kesatuan antara set J, K, dan L. Ini bermaksud kita kena senaraikan semua unsur yang berada dalam bulatan J, bulatan K, dan juga bulatan L. Itu sebab jawapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.